Brenda sangatlah bertuah. Di ketika usianya yang begitu muda sekali, dia dah berjaya menembusi pasaran Indonesia. Wah, 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 wah. Dan untuk pengetahuan anda juga, Brenda sebenarnya pernah dijemput ke sebuah rancangan di Indonesia yang berjudul Intermezzo. Sebenarnya lepas saya datang Indonesia tuh, saya rasa sangat-sangat terkejut tahu. Sebab saya tidak sangka, siapalah mau sangka kan, yang sambutan di sana sangat meriah. Sampai kami sampai sejak airport, kena sebut-sebut nama saya. Terus saya di dunia mana nih? Disitulah kalau mungkin saya tidak pendirian, maka saya lupa diri kali kan. Selepas tamat kontrak dengan Irama Records, Brenda kembali ke Sabah dan melanjutkan pelajaran di UMS dalam bidang diploma sains. Brenda tidaklah terus senyap dalam bidang nyanyian. Dia masih menerima undangan nyanyian di hotel dan juga mula terlibat dalam bidang peragaan. Tamat belajar, Brenda juga mula aktif berlakon sama ada drama TV maupun pentas teater. Bagi saya dia berlakon dengan baik lah. Dia berlakon dengan baik. Dia boleh terima arahan, dia boleh laksanakan arahan, dia boleh mencadangkan sesuatu. Itu yang mencadangkan sesuatu itu yang kita sebagai pengarah kita suka lah. Kalau pelakon dia ada benda yang nak buat kan. So itu salah satu bakat dia lah, lakon dan seni lakon. Seperti biasa dalam rancangan musika, kita akan mengenal seorang lagi legenda seni dalam penulisan lirik, iaitu Allahyarham Rosli Khamis atau nama penanya Lolo. Allahyarham sering berganding bersama komposer terkenal Datuk M. Nasir. Jadi mari kita tanya Brenda sendiri, sejauh mana Brenda mengenali Allahyarham Lolo. Allahyarham Lolo merupakan anak kelahiran Singapura. Beliau datang mengembara ke Kuala Lumpur yang akhirnya memberi tuah untuk dia bergerak sebagai penulis lirik. Beliau sering dikenali dengan lirik-lirik yang sukar ditangkap oleh minda dan laras bahasa yang digunakan agak tinggi dan mempunyai isi tersirat. Malah, dalam setiap penghasilan lirik ciptaannya, Allahyarham lebih suka menggunakan nama Nurbisa, yang mana tidak ramai yang tahu bahawa Nurbisa itu adalah Lolo. Dia memang artis sepanjang zaman lah, salah satu artis sepanjang zaman bagi saya, Lolo. Dan dia juga salah satu orang yang kasih inspirasi saya untuk saya lebih berkarya dari aspek positif. So, kita tahu memang Lolo tidak dia memang jauh dari sebarang negatif gosip dari netizen. Ataupun dia memang tidak pernah create apa-apa yang boleh menyebabkan gosip datang di tempat dia. Selain daripada dia punya karya dari segi muzik, dia punya talent, cara dia jaga dia punya privacy. Saya sukalah cara beliau berfikir. Sangat kreatif dan susah kamu teka apa di dalam apa dia punya kreativiti sesebuah lagu itu akan jadi. So itu lagu memang akan jadi superb. Jadi saya betul-betul mau jadi macam Lolo. Kalau macam pasti ganti memang tidak mungkin lah, sebab Lolo tiada ganti. Tapi kalau saya boleh jadi sehebat dia, itu adalah salah satu azam yang sangat positif lah untuk saya kasih ketengahkan sebagai semangat saya untuk meneruskan perjuangan di dalam bidang seni. Allahyarham Lolo merupakan penulis lirik di syarikat rakaman Luncai Emas dan telah menghasilkan 500 buah lirik lagu. Dan selain berbakat besar dalam penulisan lirik, Allahyarham juga berbakat besar dalam bidang lakonan. Dan antara filem yang pernah dibintanginya adalah filem Sarah, filem Embun, filem Lang Buana, filem Man Laksa dan juga Zombie Kampung Pisang. Brenda amat meminati genre muzik jazz akustik. Namun begitu, pada pendapat Brenda, seorang penyanyi itu harus versatile dan berani mencuba genre yang berlainan. Brenda turut menyimpan hasrat untuk berduet dengan sepupunya sendiri. Mari
Marsha, Mila, Londo jika diberikan peluang dan ruang buat mereka berdua beradu suara bersama. InsyaAllah. Brenda. Saya punya target, saya mau rilis sebanyak mungkin saya punya lagu-lagu yang sudah saya cipta. Saya mau jadi komposer untuk mana-mana artis. Dan saya sudah melebarkan sayap di Filipina. Dan saya mau buat comeback di Indonesia. Itu saya punya target dalam masa terdekat. So saya harap dalam masa 5 tahun semua itu sudah tercapai. Amin. Nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Dan saya pasti nama Brenda bukanlah nama yang kecil kerana jiwanya bukan sahaja dalam bidang nyanyian, tetapi juga dalam penulisan lirik lagu. Dan saya doakan agar Brenda terus berkarya dan mewarnai industri muzik kita.